أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Selamat malam kepada semua para pendengar. Adakah anda sudah bersedia untuk mendengarkan kisah seram, misteri dan mistik? Mari kita bersama Acap si tukang cerita. Pastikan anda tidak kesorangan kerana anda di dalam Remang 12. Kisah bertajuk Penunggu Rumah, Bahagian 1. Hampir 10 tahun aku berkecimpung dalam dunia food and beverage ataupun F&B. Akhirnya, aku memilih untuk keluar dari dunia itu dan fokus membantu ayah mengurus perniagaan yang baru diasaskannya di Kuala Lumpur. Pada awal penubuhan syarikat, cuma aku dan ayah saja yang menetap di Kuala Lumpur. Mama dan adik-adik masih di Johor Bahru. Jadi, aku dan ayah seringkali berulang-alik setiap hujung minggu untuk menjenguk mereka. Namun, jika ada peluang atau tempoh cuti sekolah yang panjang, mereka akan ke Kuala Lumpur untuk bersama-sama kami. Suatu hari, semasa Mama dan adik-adik di Kuala Lumpur untuk bercuti, aku pula perlu pulang ke Johor Bahru untuk menghadiri walimatul urus rakan sekolah kami. Kau gerak seorang saja, bang? Tegur ayah semasa kami sedang makan sarapan. Ayah, pergi sekejap je. Esok lepas Nuri tu abang terus balik KL, kata aku sambil menyuap nasi lemak sambal paru kegemaran aku. Okey, hati-hati mandu tu. Apa-apa hal beritahu ayah, pesan ayah kepada aku. Aku cuma mengangguk. Selesai makan, aku pun bersiap, kemas beg pakaian dan keperluan lain yang perlu dibawa. Sebelum keluar rumah, aku salam ayah dan mama. Nah, kunci rumah. Nanti dah sampai call mama tau. Lagi satu, sebelum masuk rumah tu baca apa yang patut. Terus mandi dengan solat. Rumah tu dah seminggu tinggal tu, pesan mama. Yelah ma, InsyaAllah, jawab aku acuh tak acuh. Mama sendiri, apa yang nak ditakutkan? Getus aku dalam hati. Jam 11.30 pagi, aku bertolak dari Kuala Lumpur. Bergerak awal sedikit hari itu, sebab aku perlu singgah ke Bandar Hilir Melaka. Ada janji untuk jumpa kawan di sana. 7.30 petang aku tiba di Tol Skudai, Johor Bahru. Lewat daripada waktu yang dirancang. Bila dah jumpa kawan lama macam itulah, banyak yang nak diceritakan. Sampai tak sedar dah lewat petang. Aku terus pecut Perdana Visik milik ayah ke susu keluar Lebuh Raya Pasir Gudang dan terus menuju ke Ulu Tiram. Sampai saja depan rumah, aku terasa seperti ada yang pelik. Kelihatan lampu kecil berwarna oranye di ruang tamu rumah berkelip-kelip. Rosak agaknya lampu tu, aku berkata-kata sendiri. Lampu oranye itu memang kami akan buka tiap kali keluar rumah untuk jangka masa yang lama. Tujuannya untuk elak daripada orang pecah masuk. Dan tidaklah gelap sangat kan kalau kami pulang waktu malam. Selesai parkir kereta dan kunci pintu pagar, aku buka kunci mangga pintu rumah utama.
Sebelum melangkah masuk, aku berdiri depan pintu utama sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Sambil aku mengetuk pintu diikuti dengan bacaan ayatul kursi sebagai pelindung diri. Lampu oren tadi berhenti berkelip. Statik saja nyalaannya. Entah kenapa bulu roma aku naik sampai ke tengkuk. Tak ada apa lah kot. Badan dah penat ni. Tak sabar nak baring. Masuk saja ke rumah, aku nyalakan semua lampu di ruang tamu. Televisyen pun aku hidupkan dengan harapan rasa seram yang aku rasakan tadi berkurangan. Aku rebahkan diri atas sofa sambil tonton televisyen untuk hilangkan penat lepas seharian memandu. Mujur, aku sempat singgah di masjid berdekatan untuk solat maghrib dan jamak waktu isyak. Taklah rasa ralat sangat kalau tertidur pun kan. Aku teringat pesan mama. Lalu aku bangun dan capai telefon. Hello? Assalamualaikum. Mama? Ma? Abang dah sampai ni. Hello? Hello? Mama? Bising? Abang kat rumah lah, Ma. Bising? Tak ada. Abang tak pergi mana-mana. Hello? 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 Ma? Mama? Pelik. Apa yang bising? Suara TV ni pun tak adalah kuat sangat. Lain kot. Tak pergi mana lah mama ni. Tak apalah. Sekejap lagi nak keluar lepak, aku call lagi. Aku terasa pelik. Tapi aku tak hiraukan lah. Mungkin lain. Jadi aku sambung lepak dan menonton televisyen. Dan kerana terlalu penat, aku tak sedar bila masa aku terlelap. Tiba-tiba, sedang aku terlelap, Abang. Aku tersentak. Ada suara panggil aku dengan nada yang agak kuat. Aku bangun dan pandangan aku melilau. Tak pasti panggilan tu dari mana datangnya. Suara pula seakan-akan suara adik perempuan aku. Aku cuba menjengah keluar rumah. Manalah tahu kan, kalau ada jiran datang. Dan kebetulan pula jiran-jiran aku memang panggil aku dengan panggilan abang. Ada salah seorang anak jiran aku ni, suaranya seakan-akan suara adik aku. Aku menjengah keluar. Tiada siapa di luar. Dan aku tutup pintu semula. Perlahan aku melangkah semula ke sofa sambil menggaru-garu kepala aku yang tak gatal ni. Mimpi katnya ni. Mandilah. Sekejap lagi nak lepak dengan Man pula. Aku pun capai beg pakaian dan ambil keperluan mandi. Sambil itu aku terfikir, apa yang tak kena macam tak sedap hati je ni. Pelik-pelik lah sejak dari tadi ni. Belum sempat aku tuju ke bilik mandi, sekali lagi, Abang. Aku terpempan. Aku dapat rasa suara tersebut datangi dari bilik di tingkat atas. Segala bulu yang ada di badan aku mula naik. Tengkuk aku panas. Ini sudah lebih weh. Aku tak berlengah. Terus aku kenakan pakaian. Ambil telefon bimbit dan hubungi kawan aku Man. Aku cakap sambil menahan gigil. Hello Man. Assalamualaikum Man. Wait.
Kau dah balik kerja ke? Belum. Oh, dah nak balik. Okey. Aku tunggu kau tempat biasa. Apa? Gigil. Takut. Aku okey. Cuma nantilah aku cerita kat kau. Okey, Roger. Aku matikan talian. Telefon Siman okey pula. Tapi suara Man lain pula. Demam katnya. Garau semacam je. Lantaklah. Cepat-cepat aku pakai pakaian semula dan kemas barang. Sedang mengemas, kedengaran seakan ada orang buka dan tutup pintu bilik. Berulang kali tanpa henti. Mulut aku tak berhenti berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kerana terasa sangat terganggu dengan bunyi tersebut, aku menengking. Jangan kacau lah, ni rumah aku lah. Bunyi tadi pun berhenti. Tahu pun kau takut. Siap mengemas, aku galas beg. Badan aku sedikit menggigil, tapi aku kuatkan semangat untuk tutup semua suis elektrik yang ada. Aku terdengar bunyi ketukan di dapur. Aku cuba menjengah. Yelah, manalah tahu kalau ada penceroboh kan. Keadaan dapur ketika itu agak gelap. Namun, aku masih boleh melihat keadaan sekeliling dengan bantuan limpahan cahaya lampu limpah dari rumah jiran di sebelah belakang menerusi tingkap dapur. Di dapur, aku ternampak sosok seseorang terbungkuk-bungkuk sedang mencari sesuatu dalam kabinet dapur sebelah bawah. Lalu aku pergi ke bahagian tangga dan capai kayu hoki adik aku yang tergantung di dinding sebagai persediaan untuk melindungi diri. Di pintu dapur aku menjerkah. Oi, buat apa ah? Sosok tadi bangun dan perlahan-lahan memalingkan mukanya ke arah aku. Badan secara tiba-tiba terasa longlai. Sosok tadi tersenyum sinis. Rupanya ia sosok seorang perempuan yang betul berbongkok. Mukanya berkedut, matanya putih bercahaya. Dia mengenakan baju kurung lusuh dan berkain batik. Kepalanya juga disarung dengan kain batik dan sedikit rambut putih terkeluar daripada kain sarung tersebut. Tangannya memegang pisau, lalu mencincang sesuatu atas tabletop dapur. Kaki aku seakan terpaku, macam tak boleh berganjak dari situ. Aku cuba kumpulkan segala semangat yang ada. Dan Allahu Akbar. Tiba-tiba kaki aku boleh bergerak. Tanpa melengah, aku terus berlari keluar, menggigil-gigil nak buka pintu kereta. Aku cuba hidupkan enjin kereta. 3 ke 4 kali juga aku hidupkan enjin. Tak juga mau hidup. Kenapa pula ni? Kenapa ni? Aduh, masuk sini juga dia tak boleh nak. Sedang aku cuba menghidupkan enjin kereta, entah macam mana aku terpandang cermin pandang belakang. Macam nak gugur jantung aku bila sosok perempuan bongkok tadi sedang melambai-lambai. Dan di sebelahnya ada sosok putih sedang melompat-lompat di sebalik tingkap gelangsa rumah. Bismillah, Allah.
Allahu Akbar. Enjin kereta akhirnya dapat dihidupkan. Aku terus pecut keluar dari pekarangan rumah, tuju ke kawasan rumah kedai di tepi jalan besar menuju ke arah Pekan Ulu Tiram. Aku menggigil teruk waktu itu. Kalau aku teruskan pemanduan, mungkin akan membahayakan diri. Jadi aku hentikan kereta di hadapan 7-Eleven. Aku ambil nafas kejap di situ dan cuba menenangkan diri. Bila rasa diri dah tenang sikit, aku capai telefon dan cuba hubungi Man semula. Hello, Man. Man, kau dah habis kerja ke, Man? Hello, bro. Bagi aku sejam. Aku tengah stok take ni. Nanti apa-apa aku call kau balik. Jawab Man. Kau ni, tadi kau cakap dah nak habis kerja dah. Berbelit lah kau ni. Aku dah mula naik angin. Rasa macam Man cuba nak permainkan aku. Bila aku cakap aku dah nak habis kerja? Man jawab dengan nada pelit. Tadi aku call kau cakap dah nak habis kerja. Aku membalas dan mempertahankan maklumat yang aku terima. Mana ada, Cap. Phone aku dari tadi dalam loker lah. Ni aku baru pegang phone ni. Bila pegang phone tu dapat call dari kau. Kau ni dah kenapa? Okey tak? Macam orang ketakutan je kau ni. Cap. Man menenangkan keadaannya. Man, kau biar betul, Man. Man? 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 Hello? Hello? Man? Tak semena-mena talian dimatikan. Telefon aku berdering semula. Tertera pada skrin telefon, private number. Tanpa fikir panjang, aku menjawab panggilan. Hello? Man? Man, kau tu, Man? Man? Man, kau kena tolong aku, Man. Man, tolong aku, Man. Man, tolong aku, Man. Tiba-tiba, abang, kenapa keluar? Takut Baliklah. Baliklah sini. Sini kan rumah abang.